Okey, sebenarnya saya akan menerangkan sedikit tentang hidup sejahtera menurut agama Islam. Hidup sejahtera adalah suatu kondisi orang-orang yang terlibat di dalamnya berada dalam keadaan sihat, damai dan makmur. Dalam arti kata lain, hidup sejahtera ini kita dapat masukkan dengan terbebasnya seseorang daripada jerat kemiskinan, keberadaan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman, tentram secara lahiriah maupun batiniah. Dalam arti kata lain, sejahtera ini dapat kita nilai sebagai arti kata kebahagiaan. Okey, seperti yang kita ketahui, dalam Islam amat mementingkan kehidupan yang sejahtera, dan konsep sejahtera ini dapat kita lihat dalam beberapa petikan ayat yang kita perolehi daripada ayat Al-Quran. Sebagai contoh, ayat di dalam surah An'am 6 ayat 97 yang membawa maksud, barang sesiapa mengerjakan kebajikan baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami berikan balasan dan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Okey, ayat ini jelas mengatakan bahawa Allah telah menjanjikan untuk memberikan kehidupan sejahtera kepada setiap makhluknya, baik lelaki maupun perempuan, apabila mereka beriman dan beramal soleh. Maka balasan Allah yang lebih tinggi daripada apa yang mereka kerjakan. Okey, daripada surah anak-anak ini juga telah ditafsirkan di dalam riwayat Ibnu Katsir oleh sahabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Al-Abbas, iaitu mengatakan bahawa hayatan thayyibah ini bermaksud hidup sejahtera bahagia dengan rezeki yang baik dan halal. Selain itu, Buya Hamka, iaitu seorang pengarang sastra yang terkenal, telah mengarang tentang konsep sejahtera di dalam bukunya yang mengatakan bahawa sejahtera ini mengangkat nilai qanaah, iaitu kecukupan, yang bermaksud suatu keadaan dan dikatakan tercapai kehidupan sejahtera. Qanaah ini bermaksud menerima cukup, iaitu dalam arti kata kita bersyukur dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hukum dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hukum boleh dijadikan suatu penanda aras untuk kita mencapai sesuatu maklumat. Sebagai contoh, mewajibkan kesejahteraan masyarakat demi keharmonian negara. Kesemua pemimpin negara mesti berharap agama negara yang diperintahkan mempunyai masyarakat yang hidup aman damai supaya mencapai segala matlamat negara. Berdasarkan kajian yang saya perolehi, terdapat 3 prinsip utama dalam konsep negara kesejahteraan, iaitu kesetaraan kesempatan, yang bermaksud kesemua lapisan masyarakat mendapat kesempatan yang sama tanpa mengira pangkat atau darjat untuk mendapatkan taraf pendidikan dan pekerjaan yang layak. Hal ini juga termasuk memberi nilai pendapatan yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan supaya tidak berlaku kemiskinan penduduk. Prinsip yang kedua ialah kekayaan yang merata. Ia bertujuan untuk menyejahterakan seluruh warga negaranya dengan memberi jaminan sosial kepada masyarakat yang menganggur supaya semua masyarakat dapat merasakan kekayaan tanpa perlu melakukan aktiviti jenayah. Tiga ialah tanggungjawab publik yang memberi maksud bahawa masyarakat bertanggungjawab atas kesejahteraan yang telah diberikan untuk dimanfaatkan sebaiknya. Pemimpin di setiap negara hendaklah mewujudkan hukum wajib untuk mewujudkan suasana yang sejahtera agar mereka tidak melakukan sebarang aktiviti jenayah yang boleh mengundang keharmonian sesebuah negara. Oleh itu, pemimpin hendaklah mewujudkan undang-undang yang adil untuk semua lapisan masyarakat agar mereka dapat hidup dalam negara yang sejahtera dan harmoni. Hal ini kerana undang-undang yang dijalankan dengan amanah dan adil dapat memberi impak positif kepada negara tersebut. Di dalam surah Al-Hujurat, Allah telah menjelaskan bahawa tiada kelebihan di antara satu sama lain mengikut kejadian mereka. Lebih atau kurangnya manusia di sisi Allah sebenarnya diasaskan kepada perbuatan mereka yang sejauh mana mereka menjaga syariat yang ditetapkan oleh Allah. Malah, demi kesejahteraan hidup bermasyarakat, Islam dari awal-awal lagi tidak mengizinkan sebarang bentuk perkauman seperti menzalimi bangsa lain. Tanpa kita sedari, kepastian hukum itu lebih merupakan keyakinan yang dipaksakan untuk mendapatkan keadaan yang diinginkan. Maka, jelaslah bahawa jika kita menetapkan hukum terhadap kesejahteraan kepada bermasyarakat akan mendorong kepada kesejahteraan kerana mereka meletakkan hukum sebagai satu pencapaian hidup dalam keadaan aman dan damai walaupun berbilang kaum, bangsa dan agama demi mencapai satu matlamat yang sama.
Kepentingan membina kefahaman terhadap falsafah sejahtera dalam masyarakat Malaysia adalah melahirkan individu yang mempunyai ciri-ciri harmoni dan seimbang dalam diri supaya tiada aspek terlebih atau terabai dalam diri. Kesejahteraan sejagat dapat dikecapi apabila bermula dengan kesejahteraan diri. Kepentingan kedua ialah insan yang berakhlak mulia. Menurut Imam Al-Ghazali, akhlak ialah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pertimbangan terlebih dahulu. Mula, ilmu moral dan etika adalah berkait dengan disiplin yang mengkaji pelbagai isu berkenaan kelakuan manusia seperti kebaikan, keburukan, kebahagiaan dan tanggungjawab. Di Malaysia, antara usaha yang berterusan ke arah meluaskan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang berwibawa dari segi jasmani, rohani, intelektual dan sosial berlandaskan ajaran agama ialah melalui pendidikan. Falsafah pendidikan kebangsaan menyatakan bahawa yang insan mempunyai pendidikan yang baik berupaya untuk berdaya saing dalam melawan unsur-unsur negatif, menjalankan amanah dengan baik dan boleh berdaya saing membantu keluarga, masyarakat serta negara. Kepentingan yang lain ialah dapat mengukuhkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Mewujudkan ikatan agama mengikut agama masing-masing kerana semua agama mengajak kepada kebaikan agar setiap insan mempunyai fikiran yang baik, percakapan dan kelakuan yang memberi manfaat kepada diri dan orang lain. Cara-cara ini secara tidak langsung dapat melahirkan insan yang yakin bahawa terdapat pencipta yang menciptakan manusia dan alam dan bukan terjadi dengan sendirinya. Dengan adanya keyakinan, seseorang insan itu menguatkan lagi kepercayaan dengan hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan. Kesimpulannya, falsafah adalah ilmu yang berkait rapat dengan proses memahami cara pemikiran manusia dan falsafah itu sendiri adalah aktiviti menggunakan minda dan harus berfikir secara rasional dan kritis. Untuk memahami sesuatu benda yang dipelajari dalam kehidupan, seseorang individu itu perlukan ilmu falsafah. Dari sudut pandangan barat. Okey, first kali, menurut Prof. Suleiman pula, dia bercakap tentang kefahaman sejahtera adalah dari segi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai tingkah laku dalam pergaulan manusia. Okey, jadi walaupun apa takrifan yang telah diberikan, sosiologi ataupun sejahtera adalah berkaitan dengan interaksi sosial budaya, populasi, peranan, jantina, umur, tingkah laku, teknologi, politik dan juga kuasa minda terhadap norma pembangunan ataupun jenayah lah. Okey, maksudnya dekat sini pembelajaran tentang kehidupan sosial ni adalah memberi kita satu kesan dan juga akibat terhadap sosial tingkah laku manusia yang dibincangkan oleh Pertubuhan Sosiologi Amerika Syarikat. Okey, sejahtera ni dia bukanlah dalam bidang sains fizikal atau sebahagian daripada bidang kemanusiaan. Okey, walau bagaimanapun sosiologi ataupun sejahtera ni merupakan sesetengah antara sains kemanusiaan dan juga sains fizikal. Okey, selain daripada itu, kefahaman sejahtera ni adalah berdasarkan sesuatu kepada bukti dan juga bukanlah semata-mata mempengaruhi mitos ataupun dongeng semata-mata. Okey, Horton berpendapat bahawa sejahtera adalah suatu ilmu yang menyusun pengetahuan dan diuji melalui sesuatu penelitian ilmiah. Horton 1987, iaitu dialah yang memberi takrifan tersebut. Maka dapatlah dirumuskan bahawa sejahtera ni dia adalah satu ilmu sejauh mana ilmu sejahtera mengembangkan suatu bentuk pengetahuan yang tersusun dan teruji yang disasarkan oleh penelitian ilmiah. Okey, last sekali, kewujudan pemikiran barat moden adalah berdasarkan sesuatu dasar tunjung utama iaitu falsafah humanisme lah. Okey, di sini terdapat dua perkara penting yang mesti kita kena faham lah. Pertama, pemikiran itu adalah pemikiran kefalsafahan. Kedua, falsafah tersebut adalah falsafah humanisme yang menjelmakan pelbagai falsafah lain seperti mengakibatkan pelbagai kesan lain yang berikutnya daripadanya. Okay? Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, masyarakat adalah mengetahui dulu sejarah falsafah barat secara umum. Okay? Jadi kesimpulannya dekat sini, dari sudut pandangan barat,
Kesejahteraan hidup manusia adalah merupakan satu bidang mengkaji kehidupan masyarakat tanpa meletakkan ilmu pengetahuan dan nilai murni agama sebagai asas mengumpulkan maklumat.